syariat ni, orang yang belum mengaji, orang ni tak tahu, orang yang nak mengaji yang ramai-ramai ni kedudukan, contoh dia A, B, C, D, bla 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 Z. Dalam ni ada gaduh anak bini, kerja tak dapat gaji, pergi semayang tak berhenti tapi tak kenal apa yang dia sembah. Dalam ni ada frustrated, jealousy. Kalau tidak menguasai ilmu-ilmu mentafsirkan Al-Quran, maka saya nak tanya, macam mana Abang Lepat boleh merumuskan dengan rumusan tersebut? Abang, sehari 5 kali kita terdedah pada dua keadaan ini. Bukan peperangan yang di luar, tetapi peperangan di dalam diri kita sendiri. Jika tidak khusyuk, maka diistilahkan gagal. Ini salah faham ayat Al-Quran, salah faham erti khusyuk, salah faham erti tawaduk, salah faham erti lalai. Sebab tu saya kata, Abang Lepat menyelewengkan Al-Quran. Bila diselewengkan makna Al-Quran, rumusan dia akan tak ke mana-mana tak? Pertama kali saya nak ulang balik benda ni. Ayat tersebut, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Ibnu Abbas ni siapa? Ibnu Abbas ni adalah ulama di kalangan sahabat. Nabi doakan dia, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama dan ajarkan dia pentakwilan. Apa tafsiran Ibn Abbas? Apa tafsiran Ibn Abbas? Ibn Abbas kata ayat ni diturunkan kepada golongan munafik. Maksud dia orang-orang yang mendirikan solat bukan nak solat, dia tak solat pun. Dia nak tunjuk orang lain yang dia ni Islam. Maka dia solat dekat masjid, dia tunjukkan yang ni solat. Sudah tentu dia tak ingat Allah dalam solat dia. Ingat pun mungkin sikit lah, takut kena petir ke, takut atap masjid hentak kepala dia ke. Mungkin itu saja yang dia ingat Allah kot, kan? Jadi itu maksud sahun. Kemudian dah dijelaskan, allazina hum yuraun. Mereka ni golongan yang solat sebab untuk orang lain, untuk tunjuk orang lain. Bukan untuk orang macam kita yang solat bila seorang kamu kita solat. Bila solat seorang-seorang nak tunjuk kat siapa? Tapi bila kita solat seorang-seorang pun kadang-kadang kita terlupa, kadang-kadang kita terlalai. Ayat ini bukan untuk orang yang macam tu. Bukan maksud ayat itu untuk mengatakan bahawa orang yang tak khusyuk 100% akan dineraka oleh Allah. Bukan itu. Itu penyelewengan kepada makna Al-Quran. Jadi saya harap berhenti mentafsirkan Al-Quran secara salah itu. Ada lagi pandangan ulama mengatakan bahawa sahun dekat sini sengaja melewat-lewatkan solat. Melewatkan maksud dia apa? Melewat sampai terlepas waktu solat. Bukan melewatkan, sebab Nabi SAW bukan setiap masa Nabi solat exactly in the same time. Okey, jadi bukan isu melewatkan. Saya nak solat Isyak pukul 10, bukan sekarang. Adakah saya termasuk dalam orang yang Allah neraka wailkan? Bukan itu yang dimaksudkan. Tetapi orang yang melengah-lengah sebab dia memang tak nak solat. Dia hanya nak tengok orang, tunjuk orang. Faham tak? Jadi bila orang tak ada, dia tak solat. Bila orang ada, baru dia nak tunjuk yang dia solat. Dan dia ni memang jenis malas nak solat. Sebab dia memang munafik. Dia bukan nak sembah Allah pun. Jadi dia lengah sampai terlepas waktu. Itulah orang dia. Kemudian Allah jelaskan lagi, wa yamna'unal ma'un. Dan mereka yang menghalang manusia lain buat kebaikan kepada manusia lain. So ini bukan any Tom, Dick and Harry. Ini bukan orang-orang yang solat tak lalai sekejap. Bukan tu. The verse is not talking about that. Rasulullah SAW ingatkan kita, ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Maksud dia kita solat, kita cuba untuk ingat Allah. Kita cuba untuk ingat kebesaran Allah. Tapi tak boleh elak. Kadang-kadang akan terlalai, akan terlupa. Sebab itu kemampuan manusia. Saya yakin tak ada seorang pun manusia dalam dunia ni yang berani mendakwa saya dah berjaya solat 100% saya khusyuk dalam solat saya. Saya yakin tak ada seorang wali pun yang berani untuk mengaku sekalian. Pernah tak kita dengar mana-mana sahabat Nabi mengaku begitu? Pernahkah kita dengar bahkan Nabi SAW mengaku, aku solat, aku khusyuk 100%? Pendakwaan itu ada tak? Setahu saya tak ada. Kalau siapa yang pernah dengar, share dengan saya. Saya tak pernah dengar para sahabat Nabi dengan beraninya mendakwa, oh kami berjaya khusyuk 100%. Saya tak pernah dengar seorang tabi'in mengatakan begitu. Tabi'in. Bahkan tak ada wali-wali Allah yang berani untuk mendakwa saya solat, saya khusyuk 100%. Jadi maksud dia apa? Tak adalah orang yang berjaya solat kalau ikut tafsiran Abang Lepat ni. Sebab tu saya kata, ini penyelewengan. Jadi nasihat saya kepada semua yang nak solat, jangan jadi takut pula nak solat lepas ni. Ini bahaya besar. Sebab orang yang tak faham, yang baru belajar agama, jadi takut nak solat. Itu bukan solat, bismillah. Kamu boleh khusyuk 2 minit dalam solat pun, try your best. Hamparkan sejadah, serahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Ingatkan kebesaran Allah, azamatullah. Ingatkan bahawa ini adalah solat terakhir kita mungkin, kan? Allah sedang melihat kita, Allah tahu apa dalam hati kita. Bismillah. Siapa yang nak mula solat, jangan takut. Cuba. Ustaz, saya memang makhraj belum betul. Ustaz, saya tak hafal. Bismillah. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Ni yang saya pelik. Orang-orang macam ni, mereka suka sebut Allah Pengasih, Allah Penyayang. Tapi bila bab solat, macam Allah ni diktator pula. Macam Allah ni jadi Hitler pula. Macam Allah ni terlalu kasar, terlalu fir'aunik. Lalai sikit, campak neraka well. Apa ni? What kind of God you are talking about? Are you talking about Ar-Rahman? Are you talking about Ar-Rahim? Is that how you think this religion is? Dalam buku ni cakap pasal kasih sayang Allah, kasih sayang Allah. Tapi dalam salat, senang-senang Allah nak campak manusia dalam neraka well. So, think about it. Kita sama-sama fikir.